Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di dataran kemerdekaan Shah Alam, cuacanya mendung. Pagi ini kami nak berkongsi pasal sikap. Sikap ni terlalu penting. Dia membezakan antara kita. Akhlak manusia adalah segala-galanya. Islam itu pun kerana akhlak itu. Saudara-saudari sekalian, sebelum tu saya nak kongsi pasal pengalaman saya di Sarawak. Saya pernah bertugas di Sarawak untuk menguruskan banci penduduk dan perumahan tahun 1990. Tapi tugas saya bukan buat banci, tugas saya memproses borang-borang banci. Bos saya ketika itu Low Soming. Saya pun lama tak jumpa dia. Semoga dia dalam keadaan sihat, sejahtera. Katanya Zul, dalam dunia ni manusia ada dua jenis. Sama ada seorang yang memberi atau menerima, either as a giver atau a taker. Sama ada sentiasa meraihkan atau mau diraihkan. Jadi pilihlah. Tetapi kalau sekali dengar, lebih baik jadi menerima. Banyak untungnya, banyak dapat. Katanya silap. Sebenarnya kita harus jadi memberi. Islam mahu umatnya seorang yang memberi. Paling senang Islam itu mahu umatnya membayar zakat. Tidak pernah menggalakkan umatnya menerima zakat. Tapi orang yang tidak bernasib baik juga harus diraihkan, diberi zakat. Jadi sikap memberi itu sebenarnya apa? Memberi ini sebenarnya bukan hanya memberi harta, emas, duit dan apa juga berbentuk fizikal. Memberi juga boleh ditakrifkan sebagai bagaimana kita meluangkan masa, memberi sokongan moral, memberi sokongan emosi kepada seorang, apatah lagi memberi tenaga kita, menolong, bantuan, sentiasa meraihkan dan memberi inspirasi ataupun aspirasi kepada seseorang. Jadi kalau dalam yayasan basmi kemiskinan, tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Bukan maknanya yayasan ini sentiasa tangan di atas, bukan. Kita sentiasa meraihkan orang yang memberi. Kita mahu semua orang harus menjadi pemberi, bukan hanya menerima. Apatah lagi sentiasa mahu saja menerima. Saudara-saudari sekalian, apa itu memberi? Saya lihat pertamanya memberi ini pasal kita. Orang yang bersifat memberi sentiasa memikir orang ramai. Dia tidak pernah fikir dirinya sendiri. Dia sentiasa ikhlas untuk kelompok masyarakat. Dia sentiasa memahami dan sentiasa percaya semua orang. Dia sentiasa bersifat akomodatif dan sentiasa berusaha meningkatkan repo dengan orang, yang menyebabkan komunikasinya sangat berkesan. Maksudnya dia berjaya boleh mempengaruhi orang apabila sentiasa bersedia untuk dipengaruhi. Sedangkan menerima itu saya melihat sebagai analogi saya. Saya sentiasa bertegang apa yang saya mahu, sentiasa bertegang apa pandangan saya, sentiasa mempertahankan apa yang saya fikir, walhal pandangannya belum pernah mutlak selain daripada kehendak Tuhan. Jadi kenapa kita perlu bertegang, pertahankan apa yang kita mahu? Dia hanya menyebabkan kita stres. Sifat menerima ini yang membawa analogi saya menyebabkan kita stres. Stres ini menyebabkan hormon adrenalin dalam darah meningkat untuk mempercepatkan denyutan jantung. Hormon-hormon ini menyebabkan luka dalam saluran darah, dan proses pemulihan luka ini menyebabkan parut ini menyempitkan lagi saluran darah. Akhirnya kita berdepan dengan stroke ataupun heart disease. Malah bukan itu saja, stres juga ataupun asyik berfikir pasal saya, hal saya, diri saya, hanya menyebabkan hormon kortisol dalam otak kita, menyebabkan kita jadi pelupa. Dia hanya merosakkan hippocampus, sebahagian dari otak itu. Akhirnya kita jadi pelupa. Saudara-saudari sekalian, memberi ini apa lagi? Dia meningkatkan fisiologi, meningkatkan fizikal kita. Ada hubungan kait, ada correlation antara orang yang suka bersedekah dengan tahap kesihatan ini.
lihatlah sekeliling kita, mereka yang suka bersedekah, suka meraihkan orang, suka memenuhi apa yang orang cadang, sentiasa match and mirror, mereka sihat, mereka dapat sihat. Sedangkan orang yang tak mau sangat berkira, tak pernah betul ansur, nampak sakit, muka pun nampak sakit. Jadi ada kajian mengatakan amalan memberi hanya akan menyebabkan meningkatkan imuniti. Amalan bersedekah, menolong orang menyebabkan kita lebih sihat. Jadi saudara sekalian, memberi ini sama ada datang dari IQ, maknanya dia ada kepentingan kenapa dia memberi, tak apa. Yang penting ada orang dibantunya, ada impaknya. Ataupun dia memberi kerana EQ-nya, kecerdasan emosinya, sebab dia tahu, dia faham orang, dia menyedari empati dan simpati. Tak apa, bagus. Dia meningkatkan kecerdasan emosinya. Ataupun dia memberi kerana kecerdasan spiritualnya, maka terjadilah sentiasa memikirkan pahala, bersiap untuk di sana. Tak apa, bagus. Itu memberi. Kalau menerima saja tak dapat tercipta ketiga-tiga perkara ini, saudara-saudara sekalian. Bolehkah dia mencipta? Bagaimana menolong orang? Bolehkah dia mencipta, meningkatkan kecerdasan emosi? Bolehkah dia sentiasa memperbanyak amalan jariahnya? Saudara-saudari rakan Facebook, jadi memberi juga, memberi peningkatan psikologi. Dia sentiasa akan happy dan sentiasa sejahtera. Melakukan kebaikan hanya akan membina habit yang baik kepada diri, membina sikap yang baik, memberi akhlak yang baik. Mereka sentiasa bersemangat ingin menghargai orang, bersemangat ingin membantu orang, bersemangat mahu menolong orang. Tidak pernah dia lari daripada masalah. Sedangkan orang yang menerima ni menunggu saja bantuan orang, hanya menyebabkan dia sentiasa menunggu-nunggu, tidak puas hati apa yang dia terimanya, tidak puas hati apa yang tidak diterimanya. Akhirnya menyebabkan mental disorder lebih kurang lah. Sebab dia gagal mencipta wayang minda dan frame yang betul, yang hanya menyebabkan dia membuat tanggapan yang salah, mencipta nilai-nilai yang salah. Mereka menyebabkan attitude yang salah, akhirnya akhlak yang salah. Saudara-saudari sekalian, pilihlah nak jadi orang yang memberi atau hanya mahu menerima. Semoga berfaedah. Salam Aidil Fitri. Salam Aidil Adha. Saya tak nak edit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.